wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga. Keempat. Ahad keempat rasanya. Di sini ada ahad keempat, anjuran surah Ar-Rasyidin, puncak setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdhi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 63, iaitu bab yang kelima, kekeliruan tentang makna ibadah, atau dengan erti kata lain, kekeliruan dalam memahami masalah tauhid dan syirik. Dalam keadaan umat Islam sepakat kita wajib mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan haram berdosa besar, bahkan menjadi kafir kalau mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi telah berlaku kekeliruan di dalam pemikiran segelintir umat Islam, apakah yang dikatakan tauhid dan apakah yang dikatakan syirik. Kalau kita boleh patah balik ke muka surat 61 yang kita telah sentuh pada kuliah yang lalu, secara ringkasnya ibadah ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, melihat kepada adakah dalam bentuk menyembah ataupun dalam bentuk sekadar melakukan kebaikan. Jadi kalau dalam bentuk menyembah atau disebut sebagai ibadah hakikiyah, itu adalah ghayatul khudu' wat tazallul ma'al i'tiqadi rububiyah, iaitu kemuncak daripada ketundukan. Setinggi-tinggi kita itu menghinakan diri dengan keyakinan yang kita tunduk dan kita menghinakan diri kepadanya itu adalah Tuhan. Ada sifat rububiyah. Yang ini hanya boleh kepada Allah sahaja. Ini tidak ada khilaf. Ini jelas, kalau sampai menyembah kepada lain daripada Allah, hatta kepada makhluk yang mulia, tetap hukumnya haram dan syirik. Jangan katakan sembah batu, kayu, berhala dan sebagainya, sembah malaikat misalnya, atau sembah para nabi. Ini makhluk-makhluk Allah yang mulia, tapi tetap hukumnya adalah haram, dan orang yang melakukannya menjadi kafir, terkeluar dari Islam. Yang kedua adalah ibadah umumiyah. Ibadah menghampirkan diri kepada Allah, tapi bukan makna kita menyembah kepada yang kita lakukan kebaikan. Misal yang mudahlah, kalau kita terhormat kepada ibu bapa, jumpa ibu bapa, kita tunduk, cium tangan mereka. Bahkan ada dalam sesetengah budaya seperti budaya orang Arab, budaya orang India misalnya, mereka sampai mencium kaki orang yang mereka hormati. Adakah itu berarti syirik? Jawabnya tidak, kerana itu hanya melakukan kebaikan. Tapi dalam budaya kita, cium kaki ini satu perkara yang dianggap pelik dan jijik, Tapi dari segi hukum, dalam mazhab Syafi'i, mencium kaki orang yang mulia seperti para ulama, ibu bapa, hukumnya adalah sunat. Mencium kaki orang kerana dunia, dia orang besar dalam urusan dunia ni, dia orang kaya, itu hukumnya makruh yang bersangatan, dan ada sebagian ulama mengatakan haram. Jadi yang penting tidaklah sampai syirik kita melakukan sesuatu kebaikan. Jadi yang menjadi keliru, kita sebut dahulu secara ringkas,
Sebab nanti ke depan lagi nanti akan ada tajuk khusus tentang perkara ini, iaitu amalan tawassul, amalan tabarruk, ambil berkat, dan amalan istighosah, meminta tolong. Di sinilah golongan yang keliru tentang isu tauhid dan syirik ini, mereka menolak ataupun sekurang-kurangnya mereka menyempitkan skop amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Kalau tawassul itu adalah kita mengambil sesuatu sebagai wasilah, yang dalam konteks yang umum, wasilah untuk mendapat ridha Allah. Misalnya bacaan Quran kita itu wasilah untuk kita dapat ridha Allah. Sembahyang sunat kita wasilah untuk dapat ridha Allah. Zikir-zikir yang kita lakukan wasilah, yakni jalan untuk kita dapat ridha Allah. Yang itu tidak ada pertikaian. Yang jadi keliru melibatkan amalan tawassul menyebut sesuatu yang mulia dalam doa, dengan tujuan lebih akrab, lebih mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah tidak ada maksud mudah atau payah. Nisbah pada kita, bila kita doa tawassul itu cepat perkenan itu datang daripada Allah Taala. Jadi tawassul ini yang menjadi kekeliruan. Ada juga tempat-tempat yang tidak keliru. Misalnya dalam tawassul kita sebut nama Allah, Asmaullahil Husna, yang sesuai lah dengan hajat kita. Misalnya kita ada berdepan dengan masalah rezeki, susah nak cari rezeki, maka kita angkat tangan, kita menyebut, ya Allah berikanlah aku rezeki yang lapang, yang halal, boleh. Itu tanpa tawassul. Tapi kalau kita tawassul, misalnya kita kata, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzuqna, berilah rezeki kepada kami. Itu namanya tawassul. Tapi tawassul dengan nama Allah. Misalnya kita rasa hidup kita sempit, buat ni tak jadi, buat tu terhalang, kita baca ya Fattah, wahai yang maha pembuka. Kita nak ilmu, kita bertawassul ya Alim. Kita nak kita itu bijaksana, ya Hakim. Kita ada sesuatu keaiban, kita bimbang kalau didedahkan kepada orang ramai, malu kita baca ya Sattar, wahai yang maha penutup, dan seterusnya. Ini sepanjang saya mengaji, sepanjang saya tahu, tidak ada pertikaian. Semua orang Islam terima tawassul dengan nama Allah. Yang kedua yang tidak ada pertikaian adalah tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, satu masa dahulu aku pernah buat begini-begini, sekiranya itu adalah amal soleh di sisimu, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Itu juga sepakat. Boleh kita dalam doa kita sebut satu amalan soleh yang kita lakukan, lalu kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh tersebut. Golongan yang keliru, dia mula keliru apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Dalam doa kita sebut yang paling soleh daripada orang soleh, tentulah Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW yang paling soleh sekali. Jadi kita angkat tangan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah, dengan kemuliaan kekasih-Mu, Kau perkenankanlah doa kami. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Atau ya Allah, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah, dengan kealiman Imam Syafi'i. Sebut nama-nama orang soleh. Yang itu sebahagian daripada mereka mengatakan syirik terus. Tak boleh tawassul dengan orang soleh itu syirik. Sebab orang soleh kan makhluk. Jadi bila kita sebut nama orang soleh dalam doa, kita telah menjadikan makhluk itu sebagai perantaraan. Wasilah itu kan jalan, perantaraan antara kita dengan Allah. Menjadikan makhluk sebagai perantaraan doa kepada Allah itu syirik, kata dia. Ini biasanya di kalangan mereka yang mungkin tidak benar-benar mengaji agama, kerana tak mungkin mereka sendiri terima tawassul dengan amal soleh. Amal soleh juga makhluk. Adakah mereka tak perasan? Dengan nas Al-Quran, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Soleh atau tidak soleh itu hakikatnya makhluk Allah. Jadi tidak ada satu justifikasi. Boleh, bagus, sunnah kita itu bertawassul dengan satu makhluk dalam doa kita, namanya amal soleh. Tiba-tiba syirik, haram kita tawassul dengan satu makhluk yang lain yang namanya orang soleh. Padahal orang soleh jadi soleh pun kerana amal soleh. Kan begitu? Sama-sama mulia. Amal soleh mulia, orang soleh juga mulia. Apa masalah? Jadi kata dia masalahnya sebab orang soleh itu dah mati. Tak boleh tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Kau nak tawassul, cari orang soleh yang masih hidup, pergi jumpa dia,
cakap, Tuan Guru, Syekh, Maulana, Lebai, Pak Kiai, tolonglah doakan saya ada hajat besar ni, tolonglah doakan saya. Macam itu boleh kata mereka. Itu tawassul juga. Padahal kita doa direct pun boleh. Tapi kenapa kita pergi pada orang soleh ni? Itu namanya tawassul. Moga-moga dengan doa orang soleh tadi Allah perkenankan doa hajat kita. Jadi ini keliru, kerana asas tawassul menyebut sesuatu yang mulia dalam doa, bukan menyebut sesuatu yang hidup. Kalau asasnya menyebut sesuatu yang hidup, kenapa orang tidak tawassul dengan orang fasik? Kenapa tidak tawassul dengan orang kafir? Kenapa orang tak ada tawassul sebut nama Fir'aun ke Abu Jahal ke? Okey, mereka dah mati. Sebutlah nama orang yang hidup zaman kita ni. Tak ada. Kalau kita nak sebut dalam doa kita, pasti kita sebut orang soleh. Kerana asas tawassul adalah menyebut sesuatu yang mulia dari segi agama. Jadi tidak kisahlah hidup atau mati, yang mulia tetap mulia. Sebagai contoh yang paling mudah sekali, kita tawassul menyebut nama Nabi SAW. Itu Nabi yang ajar tu. Doa tawassul Nabi ajar kepada orang buta. Orang tu nak sembuh mata dia, so minta Nabi doakan. Nabi SAW tidak doakan, Nabi ajar dia. Nabi kata, kamu pergi ke tempat wudu, berwudu. Lepas berwudu kamu solat 2 rakaat. Lepas kamu solat 2 rakaat, kamu baca doa ni, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Ini doa biasa, tak ada tawassul. Maknanya doa biasa pun boleh. Kemudian nak sambung lagi, wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Ini namanya tawassul. Sebut Nabi SAW dalam doa. Siapa yang ajar? Nabi yang ajar. Tak mungkinlah Nabi ajar benda syirik. Tapi itu kan masa Nabi SAW masih hidup, tak ada cerita pun. Tak ada pun Nabi SAW bagi tahu, kalau doa ini kamu hanya boleh baca ketika saya masih hidup. Nanti kalau saya sudah wafat, jangan lagi baca doa macam ini, syirik. Dan tak mungkin syirik. Kerana kalau syirik itu berarti menuhankan selain daripada Allah. Kalau tawassul dengan menyebut nama orang mati itu adalah menuhankan orang mati, tawassul dengan orang hidup berarti menuhankan orang hidup. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Tak boleh. Tapi tawassul bukan menuhankan. Sebab itulah sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu mengajar doa tawassul untuk diamalkan semasa zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Berarti tak ada masalah. Sahabat faham doa tawassul masa Nabi hidup ke masa Nabi dah wafat, sama saja. Kerana Nabi SAW tetap mulia. Bukan hilang kemuliaan bagi dia dengan sebab kewafatan, tak mungkin. Jadi itu ringkasnya tawassul. Tabarruk, ambil berkat, sama juga. Yang terlampau sempit pemikiran mereka, tak boleh ambil berkat ni syirik. Apa pula nak ambil berkat daripada misalnya minuman ulama? Kan kadang-kadang orang ambil berkat, bila ada orang alim minum air, ada lagi baki dia minum bekas minuman orang alim tadi. So kita tanya, banyak lagi air, kenapa ambil yang tu? Dia kata ambil berkat. Syirik kata dia. Ataupun ambil berkat daripada rambut Nabi SAW. Kita dapat rambut Nabi SAW, kalau benar lah, kadang-kadang ada juga orang ambil peluang, kata dia ni rambut Nabi, padahal tak ada bukti pun. Nak bukti macam mana rambut Nabi SAW? Paling tidak adalah sanad periwayatan, bukan sanad hadis. Sanad periwayatan bahawa dia dapat rambut dia daripada siapa, yang dapat daripada siapa, daripada siapa, akhirnya sampai kepada para sahabat. Kerana sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, memang Nabi SAW pernah bahagikan rambut bagi dia lepas tahallul, bagi dia bagi direct pun ada, bagi dia bagi pada satu orang, minta dibagi-bagikan pun ada. Jadi tidak mustahil lah sebahagian daripada rambut itu masih diwarisi sampai sekarang. Kita pun ambil, rendam dalam air, kita minum dengan niat dapat keberkatan. Syirik kata dia. Ini tak betul. Kerana ini hanya asbab. Tabarruk ini hanya kita berinteraksi dengan kos. Bila kita buat satu kos, Allah jadikan satu efek. Jadi tidak syirik. Sama konsepnya macam kita makan untuk kenyang, tak syirik. Padahal yang mengenyangkan adalah Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Dia yang mengenyangkan, memberi makan kepada mereka daripada kelaparan itu Allah. Bukan nasi, bukan roti. Tetapi kan itu asbab. Bila kita makan,
Kebiasaannya Allah jadikan kenyang. So kita berinteraksi dengan asbab tidak syirik. Yang syirik kalau kita sampai beriktikad, berkeyakinan bahawa nasi itu mengenyangkan. Itu bukan Allah. Memang nasi nature-nya itu mengenyangkan. Itu tak boleh. Itu i'tikad qadariyah. Jadi sama juga dengan tabarruk. Apabila Nabi Yaqub alaihissalam diusapkan ke muka baginda, baju Nabi Yusuf alaihissalam sembuh daripada masalah mata. Padahal yang menyembuhkan penyakit bukan baju, Allah. Habis apa susah-susah usapkan baju Nabi Yusuf? Itu Nabi tabarruk, ambil berkat daripada pakaian seorang Rasul. Kemudian Nabi SAW ambil wudu. Para sahabat tadah air wudu Nabi dan sapu ke badan mereka. Nak buat apa? Ambil berkat. Yang rambut tadi, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan rambut Nabi SAW dalam kain serban, beritahu kepada orang ramai, semenjak daripada saya letak rambut Nabi SAW itu, sentiasalah Allah beri kemenangan kepada saya dalam peperangan. Tengok, yang beri kemenangan tetap Allah, bukan rambut. Habis yang susah letak rambut dalam kain serban itu namanya tabarruk, ambil berkat. Jadi ambil berkat ini tidak syirik. Dan bahkan di kalangan mereka yang lebih terpelajar, yang ulama di kalangan mereka, saya dapati mereka tidak mensyirikkan, tidak melarang, bahkan membenarkan dan menganjurkan tabarruk, ambil berkat dengan atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesan Nabi mereka benarkan. Rambut Nabi ke, campal Nabi ke, dan tapi ada yang kata campal Nabi dah tak jumpa selepas sekian kurun. Saya itulah ulama melukis bentuk campal Nabi, dia kata logo campal tu. Tapi takdirlah kalau kata dapat kepada kita campal Nabi SAW, jubah Nabi SAW, rida Nabi SAW, mereka juga mengatakan boleh ambil berkat. Kan ini kesan Nabi ini special. Tapi kalau sampai ambil berkat dengan orang soleh, itu tak boleh. Itu beza kat situ. Di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ambil berkat ini adalah mengambil kebaikan. Jadi memang Nabi SAW insan yang istimewa, banyak kebaikan daripada baginda, tapi tidaklah sampai menafikan kebaikan daripada orang lain, daripada orang-orang soleh di kalangan umat baginda, daripada wali-wali Allah di kalangan umat baginda juga ada keberkatan. Jadi tidak salah di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, bahawa para sahabat ambil berkat daripada pakaian Nabi SAW itu menjadi dalil boleh ambil berkat daripada kesan orang-orang soleh. Baik. Yang ketiga adalah istighatsah, minta tolong. Minta tolong kalau kepada Allah sepakat, tak ada apa-apa khilaf, ya. Tak ada yang keliru kata oh tak boleh kita tolong dengan Allah, tak ada. Semua setuju sebagaimana dalam yang kita baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau yang kami sembah dan hanya akan Dikau kami meminta pertolongan. Dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dengan Allah. Itu tidak ada khilaf. Juga tidak ada khilaf bahawa minta tolong dengan makhluk juga boleh. Tapi tidak semua boleh. Ada minta tolong dengan makhluk itu haram. Bahkan ada minta tolong dengan makhluk syirik. Secara asasnya tak ada umat Islam yang kata tak boleh langsung minta tolong dengan makhluk. Sisi kita ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haram kita minta tolong dengan makhluk. Setahu saya tak adalah umat Islam yang demikian. Tapi kalau dia membiasakan diri dia tak mau minta tolong dengan makhluk, tu ada. Ada di kalangan sahabat pun yang dia telah berjanji dengan Nabi SAW, dia tidak meminta tolong kepada makhluk. Itu bila jatuh sementi dia yang untuk dia kontrol haiwan dia tu, padahal dia ada hamba. Sepatutnya kalau ada hamba, suruh je lah hamba ikutin saya punya tu. Macam kita bos kan, Mat, tolong bawa beg saya, apa-apa. Tak, dia turun dan ambil sendiri. Bila orang tanya, dia kata sebab saya pernah berjanji dengan Nabi SAW, saya tidak meminta tolong kepada manusia. Atas dasar itu, standard macam itu lain. Itu kita kata nak melatih diri, tidak bergantung kepada manusia. Itu tak apa. Tapi kalau sampai mengharamkan tak boleh minta tolong dengan makhluk, setahu saya tak ada yang kata begitu. Semua setuju boleh minta tolong dengan makhluk. Cuma mereka boleh berbeza yang mana yang tak boleh, itu yang mana. Yang haram mudah contohnya adalah minta tolong untuk buat maksiat.
Jom tolong saya nak merompak bank seorang-seorang ni, tak jadi kan, jom pakat-pakat tolonglah. Itu tak boleh, itu haram. Yang syirik macam mana? Yang syirik yang kita jadi fokus kat sini. Di sisi kita, minta tolong dengan makhluk akan jadi syirik apabila diiringi dengan i'tiqad bahawa makhluk itulah yang memberi pertolongan. Di sisi golongan yang satu lagi, mereka kata minta tolong dengan makhluk yang masih hidup saja boleh. Mereka hidup macam kita atas dunia ni, silalah nak minta tolong. Itu pun kita pun tak ada masalah, kita pun setuju. Boleh je minta tolong dengan orang hidup. Orang fasik pun boleh. Bukan mesti orang hidup yang kita tak tolong tu orang soleh, orang wali, tak mesti. Kalau setakat nak minta tolong angkat barang, nak minta tolong cat rumah, nak minta tolong sapu sampah, siapa pun boleh, orang kafir pun boleh. Kalau ada non-Muslim yang kerja sapu sampah kat taman kita berkata, dah habis kerja, tolong sapu sampah, saya umpas sikit. Boleh je, tak ada masalah. Tapi mereka kata kalau minta tolong dengan orang telah meninggal dunia, itu syirik. Syirik akbar, bukan syirik macam riak. Syirik akbar maknanya mukhrijun anil millah, mengeluarkan orang itu daripada agama. Jadi kafir dia kalau dia minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia. Tak salah minta tolong dengan Rasulullah, madad ya Rasulullah, syirik. Minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, syirik. Sebab mereka semua sudah wafat. Di sini tempat perbezaan. Kerana di sisi kita ahli sunnah wal jamaah macam kita sebut tadi, iaitu kalau dengan i'tiqad makhluk yang beri, dia hidup juga syirik. Tak tunggu dia mati. Kalau satu orang minta tolong dengan doktor dengan penuh keyakinan bahawa yang menyembuhkan penyakit adalah doktor, bukannya Allah, dia syirik. Walaupun dia cakap, wahai doktor tolong sembuhkan penyakit saya, belum tentu syirik. Sebab i'tiqad dia mungkin secara umumnya orang Islam dia tahu kalau doktor itu hanya usul ikhtiar. Habis kamu minta tolong dengan doktor, kenapa? Itu kan asbab. Doktor ni selalu jadi sebab dia pakar. Dia tahu, ini sakit ni sesuainya adalah rawatan macam ini, tapi tak mesti sembuh. Kalau semua orang pergi kepada doktor sembuh, tak ada lagi risau. Kan kita kadang-kadang berobat macam-macam doktor pun tak sembuh. Doktor sendiri bukan tak sembuh penyakit dia, tapi usaha ikhtiar tak ada masalah. Tapi di sisi mereka kata kalau istighosah dengan orang mati itu syirik. Dan dia kata kalau boleh istighosah dengan orang mati, why not kita istighosah dengan pokok? Macam tu pula. Kiranya dengan orang mati ni bukan semua. Kerana orang mati ni dia pada alam lain. Kalau orang hidup kita boleh minta tolong dia sapu sampah, angkat barang, cat rumah dan sebagainya. Takkan orang mati kita nak minta tolong benda macam itu. Saya pernah jumpa daripada golongan yang gagal faham ni. Dia kata kalau boleh minta tolong orang mati, why not suruh dia goreng sepinggan Maggi goreng. Pergi ke kubur dia dulu chef, masa hidup dulu dia chef. Dia dah mati, kita pergi kat kubur dia, wahai chef, tolonglah masakkan sepinggan Maggi goreng. Loh, kan tak sesuai dengan posisi dia sebagai orang mati. Sebenarnya minta tolong dengan orang mati ini adalah dasar kesolehan dia. Kerana kita percaya di alam roh sana, orang-orang yang mati boleh mendoakan kebaikan kepada orang yang hidup. Itu sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya Nabi sendiri mendoakan, antaranya kaum kerabat kita dipamerkan kepada mereka amalan kita. Kalau amalan kita itu soleh, mereka puji Allah, alhamdulillah anak cucu kami amal soleh. Tapi kalau amalan kita itu tidak soleh, maksiat dan sebagainya, lalu mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah kau matikan mereka sehinggalah kau beri hidayah kepada mereka sebagaimana kau pernah beri hidayah kepada kami. Itu doa orang mati. Jadi bila mereka boleh mendoakan, itu yang kita harapkan. Dan itu biasa berlaku pada orang soleh, yang doa mereka diperkenankan orang-orang wali, para nabi. Kan dalam alam roh mereka masih hidup. Bahkan Nabi SAW menjawab salam kita di alam roh. Jadi taklah semua orang mati kita pergi minta tolong. Tak sampu-sampu kita pergi minta tolong, wahai doktor tolong ubat penyakit saya. Dulu dia masih hidup, doktor pakar, dia dah mati. Bukan macam itu. Asasnya tu kesolehan. Jadi adalah satu kebodohan
menyangkakan bahawa kalau boleh minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia, maka boleh minta tolong dengan pokok. Adakah kamu menyangka pokok dengan wali itu sama? Oh, sama-sama. Sama. Pokok lagi lah tak ada dosa, Ustaz. Memanglah pokok tak ada dosa, dan dia tidak mukallaf. Yang ada dosa pahala ni orang mukallaf. Orang gila pun tak ada dosa. Kanak-kanak belum balik pun belum ada dosa. Tapi bukan berarti kita tawasul dengan mereka. Kata kita istighosah dengan mereka dalam bentuk mereka dah mati, kita minta tolong. Bukan isu itu. Isunya adalah kesolehan. Jadi kita tidak membezakan kesolehan seseorang ketika hidup dan ketika telah meninggal dunia. Kerana di sisi kita umat Islam, meninggal dunia itu hanya perpindahan alam daripada alam yang material ini, yang jasad ini, kepada alam yang ruh, ya, arwah, alam barzakh. Bukan kata mati habis itu. Itu pemikiran orang kafir. Bagi orang kafir, setengah mereka mati-matilah, biarlah kita bagi nak cerita, dunia inilah hidup kita. Tak betul lah kalau dalam Islam tidak macam itu. Jadi itu yang isu yang besar tentang istighosah ni, kerana mereka menganggap syirik. Saya tak jumpa lagi golongan ni yang mengatakan, kalau tawasul ada yang agak terbuka, dia kata khilaf. Tapi kalau istighosah, sepanjang yang saya boleh cakap dengan orang-orang macam ni, termasuk yang ada PhD yang sebagainya, mereka kata syirik. Tapi bila saya minta dalil, tak ada. Saya tanya dalam satu pertemuan, dalam ramai juga lah di kalangan mereka yang bijak pandai, saya tanya, ada ke dalil haram istighosah minta tolong dengan orang mati? Lalu dia jawab, oh dalil banyak dalam Quran semua. Saya kata, mainlah satu je kita nak. Pakat senang ni. Oh, seorang kok dia lupa, dia akan seorang lupa, ada lagi 14 orang yang ada PhD semua tu, yang bijak pandai semua tu, takkan semua lupa pada masa yang sama. Adalah kata 10 dalil, tak ingat ke 10 tu tak ingat, takkan tak ingat satu. Kata ada banyak. Nah, ini masalah dia. Jadi kesalahan muka surat 63. Ada golongan yang berpendapat bahawa seluruh ketundukan, kepatuhan, penghormatan dan merendahkan diri adalah ibadah hakikiyah, makna menyembah. Kalau kita hormat pada wali, kita sembah wali. Kalau kita muliakan Nabi, itu kita sembah Nabi, kata dia. Bagi mereka, apa saja bentuk ketundukan atau merendahkan diri kepada selain daripada Allah, umpamanya kita merendahkan diri, tunduk pada Nabi, wali Allah, orang soleh dan sebagainya, itu dianggap memperhambakan, yakni mengabdikan diri kepada Nabi, menyembah kepada wali, menyembah pada orang soleh. Ini tak betul. Kita dituntut menghormati makhluk yang mulia. Itu ajaran Islam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Adakah termasuk kemuliaan akhlak orang yang mulia kita tidak muliakan? Apa makna kita muliakan ibu bapa? Kerana ibu bapa orang yang mulia dalam hidup kita. Kerana mereka lah kita hidup di dunia ini. Kerana mereka lah kita itu membesar. Mereka yang jaga daripada kecil dengan penuh kasih sayang. Maka kita muliakan. Bahkan itu Allah letak selepas daripada wala tusyrik tu, jangan syirikkan saya. Terus wabil walidaini ihsan, dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kenapa ibu bapa? Kerana mulia. Itu mulia dari segi keduniaan. Kerana ibu bapa itu asbab kebaikan dunia kita. Bagaimana pula yang jadi sebab kebaikan akhirat kita, yang berdakwah kepada kita, yang menyampaikan ilmu kepada kita. Baik. Jadi dalam kata lain, dalam pemikiran orang-orang ini, siapa yang hormat pada Nabi, tawasul dengan Nabi, istighosah dengan Nabi, telah menyembah Nabi. Jadi telah mensekutukan Allah. Ini adalah gambaran ketidakjelasan tentang konsep ibadah hakikiyah dan ibadah umumiyah. Dia tak boleh beza. Tapi rajin nak menghukum orang. Dia tak faham, dia nak hukum orang lain sesat, nak hukum orang lain musyrik. Kesannya bermusafir untuk ziarah Rasulullah SAW dilarang. Apa nak ziarah Nabi, Nabi dah mati, ya, apa masalah? Orang lain pun disuruh kita ziarah. Ziarah kubur tu hukumnya sunat, Nabi buat. Apatah lagi makam Nabi SAW. Apatah lagi kalau cium, syirik tu menyentuh makam dengan ambil berkat juga dianggap syirik. Padahal cium kubur Nabi itu sahabat buat. Yang tengok heran. Dia kata, bukan aku
cium batu ni, aku sedang menzahirkan kasih pada orang yang bermakam dalam ni. Macam orang cium surat, apa benda bodoh cium kertas, tadi tak nampak kertas tu, dia nampak kasih dia pada orang kirim tu. Itu kertas tu adalah surat daripada anak dia yang dah 5 tahun tak jumpa, tu dia cium, bukan suratnya tu. Orang bercinta pun nampak, katanya nampak atap pun dah seronok. Apa hal kau nampak atap senyum-senyum? Dia tak nampak atap, dia nampak orang dalam rumah tu. Sebab tu dia senyum, kekasih dia. Jadi orang ni tak ada kefahaman. Jadi kefahaman macam ni tidak benar. Akhirnya musafir untuk ziarah Nabi pun dilarang, dianggap syirik. Tapi untuk berziarah makam Nabi ni setahu saya tidaklah dihukum syirik, tapi dihukum haram oleh sebahagian daripada mereka. Membina masjid dekat kuburan para Nabi atau wali juga dianggap menyembah Nabi dan wali. Tabaruk dan sebagainya dianggap syirik. Tawassul istighosah semua dianggap syirik. Dan mereka salah guna ayat Quran. Surah Az-Zumar ayat 3. Bila kita kata ini tidak syirik, tawassul bukan syirik, tabaruk bukan syirik, dia kata kamu ni sama lah macam orang kafir. Alasan kamu ni macam orang musyrik, sama sebiji. Apa dia? Orang musyrik bila para Rasul larang mereka daripada menyembah berhala, mereka bagi alasan. Apa alasan dia? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata, kamu suruh kami tinggal sembah berhala, suruh sembah Allah. Kami sembah berhala ni tak ada tujuan lain kecuali supaya berhala ni nanti akan membawa kami hampir kepada Allah juga. Jadi tujuan kami ke Allah. Berhala itu hanya wasilah. Sama lah macam kamu. Kamu duk tawassul dengan wali, dengan Nabi, kan alasan kamu supaya Allah perkenankan doa kamu. Sama lah orang yang macam orang kafir ni. Kan lain. Sama ke tawassul dengan menyembah? Kalau menyembah kan kita sama sepakat. Lain daripada Allah memang haram. Sembah malaikat, sembah Nabi, sembah wali, semua haram syirik. Tapi tawassul bukan menyembah. Kamu ambil ayat menyembah, kamu pakai kepada yang tidak menyembah, kan masalah. Ini jelas. Ma na'buduhum, tidaklah kami itu menyembah kepada mereka. Apa tujuan sembah berhala? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak ada lain kecuali berhala itu membawa kami hampir kepada Allah. Tapi kan sembah. Mana pula perbuatan syirik bawa kamu hampir kepada Allah? Kamu akan lagi jauh daripada Allah. Tapi tawassul Nabi ajar. Tak mungkin Nabi ajar menyembah lain daripada Allah. Baik. Jadi ayat ini sebenarnya untuk orang musyrikin. Kerana bila mereka menyembah berhala, memang mereka menganggap berhala itu boleh mendatangkan kebaikan, berhala itu boleh menolak keburukan, berhala itu boleh mendatangkan penyakit, berhala itu boleh menyembuhkan penyakit. Sebab itu tauhid rububiyah tak ada pada orang musyrik. Mereka hanya menyangka saja kononnya orang musyrik bertauhid rububiyah, tidak ada. Mereka syirik. Lalu perkara-perkara yang menunjukkan penghormatan tidak semestinya menyembah. Contoh, para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Adakah para malaikat sembah Nabi Adam? Tidak. Para malaikat sujud hormat, ta'zim. Bahkan Allah yang perintahkan. Bahkan iblis dilaknat kerana langgar perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apabila kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis yang ada di situ tak mau sujud. Sujud kedua-dua ibu bapa dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada baginda. Adakah ibu bapa Nabi Yusuf, ibu bapa Nabi Yusuf, bapanya Nabi Yaqub alaihissalam? Adakah Nabi Yaqub sembah Nabi Yusuf? Tidak. Ini sujud hormat. Macam tu bolehlah kita sujud kepada makhluk kan? Ustaz kata boleh? Bukan. Ini syariat Nabi yang dahulu. Dalam syariat Nabi Yusuf alaihissalam boleh saja sujud untuk hormat. Dalam syariat kita dah dimansuhkan. Buktinya apabila Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, "Ma haza ya Mu'az?" Apa yang kamu buat ni wahai Mu'az? Jadi Sayyidina Mu'az cerita, saya baru balik dari Syam. Syam ni Suria, Jordan, Palestin, ya. Jadi di Syam saya tengok orang kalau hormat mereka sujud. Kamu ya Rasulullah lebih layak untuk dihormati berbanding dengan mereka-mereka yang disujud di sana tu. Jadi Nabi SAW tak bagi, la taf'al, jangan buat. Kalaulah saya itu nak menyuruh seseorang itu sujud kepada seseorang yang lain,
selain daripada Allah. Dan saya suruh isteri sujud pada suami, tapi tak disuruh kan. Jadi dalam syariat kita, sujud walaupun dengan niat hormat saja, bukan dengan niat nak menyembah, tetap hukumnya haram. Kenapa? Kerana Nabi larang. Tapi kalau ditambah sujud itu dengan niat menyembah, itu syirik lah. Itu mengikut ayah pin, pergi sujud pada ayah pin, ialah syirik. Bagi mereka ayah pin itu Tuhan. Tapi ada satu orang misalnya, oleh kerana terlampau nak membodik misalnya, sujud kepada satu orang pemimpin, ia haram. Tak syirik tapi haram. Syariat kita lain. Kemudian suruhan kita menyembah, merendah diri kepada ibu bapa, bukan berarti menyembah ibu bapa. Kemudian bahkan zaman Nabi SAW, satu orang bila bapa dia masuk Islam, dia terus pergi kucup dahi bapa dia, tangan bapa dia dan kaki bapa dia depan Nabi. Kalau syirik mesti Nabi larang. Bahkan Nabi mengalirkan air mata. Nabi bersabda tadi masa bapa dia masuk dalam keadaan musyrik, dia langsung tidak pandang kepada bapa dia kerana bencinya kepada kesyirikan. Tapi setelah bapaknya itu masuk Islam, dia telah memberikan hak-hak seorang bapa. Berarti diciumkan kita, bapa itu masih berhak. Nabi kata itu hak seorang bapa, dihormati. Sujud tidak, sujud lain, cium kaki lain. Sujud haram. Cium kaki kita dah sebut tadi, dari segi hukum fiqahnya sunat kepada orang yang mulia kerana agama, tetapi kalau tidak, kalau yang biasa jangan dilakukan, kerana adat manusia itu dilahirkan. Selagi mana tidak haram lah. Kalau adat yang haram tak boleh, tak cium kaki tidak haram, maka bukan adat kita, jangan buat. Kemudian tawaf dan sa'i. Kan kita tawaf Kaabah dengan penuh khusyuk. Ada orang belum tawaf dah menangis, tengok Kaabah dah menangis. Ada rasa ta'zim, ada rasa memuliakan Kaabah. Adakah kita muliakan Kaabah, kita sembah Kaabah? Bahkan kita sujud rukuk menghadap Kaabah. Adakah kita sembah Kaabah? InsyaAllah dalam hati seorang Islam, sejahil mana pun dia, bukan orang alim, hanya akan datang daripada kampung buat haji, InsyaAllah dia tahu kalau Kaabah itu bukan Tuhan. Habis yang kamu beria sangat tu pergi ke Kaabah, letak muka kat Multazam, menangi kat situ, ya kan itu tempat mustajab doa. Saya tahu kalau yang saya mohon adalah Allah. Kaabah hanya batu, tapi batu yang mulia, kerana dimuliakan oleh agama. Yang beria nak cium Hajarul Aswad kan batu. Saya apa pernah kata, kalau tidak kerana aku lihat Rasulullah SAW cium kamu, aku pun tak mau cium. Tapi kerana Nabi cium, ada kemuliaan di situ, maka kita cium Hajarul Aswad, bukan sembah Hajarul Aswad. Baik. Jadi kalau semualah perbuatan merendahkan diri dan menunjukkan rasa tunduk itu dikatakan sebagai ibadah menyembah, berarti kita ni disuruh menyembah satu sama lain. Kita disuruh buat muliakan ibu bapa. Muliakan ibu bapa itu sembah ibu bapa, tak mungkin. Jadi ini kalau perintah malaikat sujud pada Nabi Adam itu pertama perintah Allah. Yang kedua, sujud di sini bukan sujud menyembah, tapi sujud ta'zim. Dan iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, bukan kerana tak nak menyembah kepada Nabi Adam, atau kerana tak nak menjadikan Nabi Adam ini sebagai kiblat, sebagai Kaabah jadi kiblat, bukan, tak ada kena-mengena. Iblis pun tak sampai kata sujud pada Nabi Adam itu syirik, tidak. Tapi kerana sombong, dia kata asjudu liman khalaqta tina. Ada kebantul aku nak kena sujud pula pada orang yang kau jadikan daripada tanah. Orang sombong dia tak kira apa masalah dengan tanah. Adakah kamu pasti api lebih mulia pada tanah? Tak ada dalil pun. Tapi orang sombong, dia tak boleh dalil. Dia rasa dia dijadikan daripada api, dia lebih mulia daripada Adam yang dijadikan daripada tanah. Akhirnya dia tidak mahu sujud, bukan kerana syirik atau apa, tidak. Jadi sebagai kesimpulan, syirik itu adalah menuhankan selain daripada Allah Ta'ala. Itu sepakat hukumnya haram. Itu jadi kafir orang yang menuhankan selain daripada Allah, tetapi semata-mata menghormati, memuliakan, bertawassul, bertabarruk, istighasah, itu bukan menuhankan. Kerana kalau menuhankan tidak ada beza hidup mati, dua-dua syirik. Sembah orang hidup syirik, sembah orang mati syirik. Takkan istighasah orang hidup boleh, istighasah orang mati syirik? Tak mungkin. Wallahu a'lam. Next,
insya-Allah kita pergi kepada bab yang ke-6 di muka surat 68 dengan tajuk dalil syarak. Dalil di sini maksudnya sumber hukum. Sumber hukum syarak bukan hanya Quran dan Sunnah. Perkataan hanya itu penting. Kalau buang hanya salahlah tajuk ni. Dalil syarak bukan Quran dan Sunnah. Mana pula? Habis buang Quran Sunnah apa lagi? Quran dan Sunnah memang dalil syarak. Tapi ada orang menyangkakan kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, mana tak ada. Kan selalu kita dengar macam tu. Ini mana ada dalam Quran, hadis tak ada pun. Bukan. Quran hadis memang sumber hukum, tapi ada banyak lagi sumber-sumber hukum yang lain. Itu tujuan bab 6 ya, insya-Allah pada bulan hadapan. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.